Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lubna Muhammad Zaini melaporkan untuk Buletin Ringkas Rela Malaysia. Pada 14 Januari baru-baru ini, Yang Berbahagia Datuk Yahya Sulaiman, Ketua Pengarah Rela, telah turun padang bagi melihat sendiri perkembangan kerja-kerja pengubahsuaian pejabat rela daerah Segamat dan meninjau penugasan anggota rela di daerah berkenaan. Antara kawasan penugasan yang dilawati adalah di lokasi kawalan tetap premis kerajaan, Pusat Pembinaan Sementara PPS, Sekolah Agama Buluh Kasab dan juga di penjara satelit Seri Ledang. Turut hadir di sepanjang tinjauan, Timbalan Pesuruh Jaya Rela, Haji Mat Shahrizal Zainal, Pengarah Rela Negeri Johor dan Pegawai Rela Daerah Segamat. Pada sebelah petang, Datuk Yahya turut dibawa meninjau dan menyantuni Brigade Rela Siswa-Siswi Rela SIS Universiti Tun Hussein On, Pagoh, Muar bagi membincangkan isu berkaitan perkembangan Rela SIS. Dalam sesi perjumpaan tersebut, beliau telah diberi taklimat pengenalan mengenai perkembangan masa kini Rela SIS UTHM. Beliau juga mengambil maklum isu dan kekangan yang dihadapi pihak Rela SIS. Sepanjang kedua-dua lawatan di Segamat dan Muar berkenaan, Datuk Yahya telah memberikan kata-kata semangat kepada anggota bertugas dan Brigade Rela SIS supaya menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh komited dan berdedikasi, serta sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada hari ini saya dapat melawat ke negeri Johor, yang mana saya telah melawat ke daerah Segamat. Pagi tadi kita melawat ke pejabat rela daerah Segamat untuk kita melihat apa-apa juga keperluan yang diperlukan di pejabat rela berkenaan, dan kita telah melihat juga kerja-kerja renovation yang dilakukan di pejabat berkenaan, dan alhamdulillah ianya siap seperti yang diharapkan. Dan saya juga sempat untuk bersuap muka dengan beberapa orang anggota yang dalam penugasan atau dalam tujuan untuk pergi ke tempat penugasan, yang mana kita sering mengingatkan kepada anggota yang bertugas ni untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat, terutamanya dalam apa juga penugasan yang diamanahkan kepada kita semua ni. Sebabnya apabila masyarakat melihat kita memberikan perkhidmatan yang terbaik, maka akan lebih ramai lagi orang akan memberi kepercayaan kepada rela untuk melaksanakan apa juga penugasan-penugasan yang mereka perlukan. Dan kita di rela ini sebenarnya sebuah kumpulan yang terus-menerus memberikan perkhidmatan yang terbaik. Kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan jayanya dan berkesan seperti atau melebihi ekspektasi masyarakat. Dan ini terbukti bila mana semasa kita membuat lawatan ke penugasan rela di SPRM, di Pusat Pemindahan Sementara, rata-rata agensi yang mendapatkan perkhidmatan kita sangat berpuas hati dalam perkhidmatan yang telah kita berikan. Dan kita mahukan untuk akan datang ni, kita mahu melihat aspek-aspek lain yang di mana kita boleh menambah baik lagi perkhidmatan kita. Kadang-kadang kita seronok bila mendapat pujian, tetapi bagi saya pujian itu sebenarnya bukan satu yang baik bagi kita. Kita mahukan ways di mana lagi untuk kita improve, meningkatkan lagi perkhidmatan kita. Bukan kita berada dalam keadaan statik. Kalau kita mau maju, kita kena sentiasa berubah. Kalau berubah tu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Dan bila untuk tujuan kebaikan, makanya apa-apa yang kita lakukan, jika niat kita untuk membuat kebaikan, insya-Allah Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Dan pada petang ini kita melihat bantuan kita atau penugasan kita di penjara satelit, yang mana rata-rata juga anggota kita berdedikasi untuk melaksanakan tugasnya. Walaupun dalam keadaan yang panas, dalam situasi yang tidak berapa kondusif, tetapi anggota kita sentiasa memberikan yang terbaik demi memastikan bahawasanya agensi-agensi dan masyarakat di sekeliling yang melihat penugasan kita ini berasa bangga dengan penugasan yang diberikan kepada kita, hasil daripada usaha anggota-anggota kita di lapangan. Dan kepada semua anggota, pegawai dan anggota rela, teruskan membuat kebaikan.
dengannya kita berharap agar masyarakat lebih percaya kepada kita semua, yang memungkinkan rela ni akan dapat lebih penugasan di masa akan datang. Itu kita punya harapan. Dan selepas ini kita akan berjumpa dengan Relasis, UHTM, yang mana kita akan melakukan beberapa aktiviti dan program bersama dengan Relasis kita untuk menterjemah semangat yang ada di kalangan anggota kita yang sedang berkhidmat di mana-mana jua ni. Kita terjemah kepada anak-anak muda di kalangan pelajar-pelajar universiti, yang agarnya semangat ini kita akan kekalkan dan berterusan demi rela. Bukan demi orang lain, tapi demi rela. Rela ni kena terus berkembang, kena terus sinonim dengan semangatnya setiap berbakti. Itu saja yang kita harapkan daripada anggota Relasis kita semua. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Rela Negeri Sarawak sedia digerakkan mengikut keperluan situasi semasa, terutama ketika cuaca yang tidak menentu ketika ini. Ianya adalah susulan daripada peralihan monsun sehingga berlakunya kejadian banjir, tanah runtuh dan ribut di beberapa kawasan di negeri Sarawak. Perinciannya, kita bersama Pengarah Rela Negeri Sarawak, Timbalan Pesuruhjaya Rela, Tuan Abang Zulfikar, Abang Radwan, bagi mengulas lanjut berkaitan peranan dan fungsi anggota rela di peringkat negeri berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, secara dasarnya peranan, fungsi dan tugasan Rela Jabatan Sukarelawan Malaysia Negeri Sarawak adalah di bawah koordinasi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah bagi menangani musibah banjir pada kali ini. Dan kita kita memberi sokongan penuh dan kita memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak jawatankuasa dalam menghadapi musibah banjir dalam 3 fasa, iaitu sebelum, semasa dan selepas banjir. Semua pegawai dan anggota rela di negeri Sarawak ini telah diarahkan untuk bersiap siaga untuk menghadapi musim banjir ini, dan seramai 3,500 anggota rela telah pun bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan banjir, dan jumlah itu akan kita tambah mengikut keadaan. Sekiranya bencana itu lebih teruk, maka kita akan tambah lebih ramai lagi anggota rela. Sekiranya berlaku bencana-bencana yang lain seperti tanah runtuh ataupun jalan terputus ataupun macam yang berlaku di Opah baru-baru ini, di mana berlakunya ribut sehingga tercabut atap-atap rumah, maka dengan itu anggota rela telah digerakkan untuk membantu membawa anggota rela mangsa-mangsa yang terkena tersebut ke tempat perpindahan sementara, dan pada masa yang sama anggota rela berkawal dekat rumah-rumah mereka sebab kita tidak mahu berlakunya kecurian ataupun benda-benda lain yang boleh menyebabkan mangsa lebih susah daripada sekarang. 8 Januari lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin bersama pegawai-pegawai kanan KDN telah melakukan lawatan bagi menyantuni penduduk sekitar Taman Seri Nanding ketika menghadiri program Mekar Prihatin Pasca Banjir di Dewan Komuniti Seri Nanding, Hulu Langat, Selangor. Turut hadir sama Pengarah Rela Negeri Selangor, Timbalan Pesuruhjaya Rela, Nazaruddin Mat Nasir, Pegawai Operasi Rela Negeri dan Pegawai Rela Daerah Hulu Langat sebagai tanda sokongan rela bersama agensi lain yang terus komited dalam kerja-kerja pembersihan pasca banjir di Hulu Langat, khususnya di Taman Seri Nanding. Alhamdulillah, pada hari ini Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bersama dengan pengurusan tertinggi Kementerian Dalam Negeri telah hadir ke Taman Seri Nanding bagi melaksanakan bersama-sama dalam program Mekar, iaitu di mana program Mekar ni adalah satu inisiatif di bawah Jabatan Pendaftaran Negara bagi membuat penggantian IC, penggantian dokumen-dokumen penting kepada masa-masa banjir di kawasan Taman Seri Nanding. Program ini jika diikutkan selama 3 hari, iaitu bermula pada hari ini sehingga ke hari Ahad. Walau bagaimanapun program ini mungkin diteruskan
dari masa ke semasa dan dijangka akan diteruskan juga ke negeri-negeri lain yang terjejah banjir lah. Untuk makluman, secara keseluruhannya di Taman Seri ini rela bermula daripada 19 Disember yang lepas sehingga ke hari ini kita sentiasa bersama-sama dalam pasca banjir, iaitu kalau melibatkan di anggota rela di kawasan Hulu Langat ni, kita membantu melebihi daripada 30 anggota, dan apabila ada gotong royong perdana, kita boleh mencapai ke 100 anggota rela dalam membantu pasca banjir setiap hari. Bermula daripada 19 hari bulan Disember sehingga ke hari ini, kita masih teruskan lagi kita punya pasca banjir ini membantu. Walau bagaimanapun secara keseluruhan, saya rasa rela sentiasa bersama rakyat. Terima kasih. Antara yang terkesan akibat banjir kali ini, selebriti yang juga ahli bersekutu rela, Sarizan Ahmad yang juga lebih dikenali sebagai Abun di kalangan penggiat seni tanah air. Beliau telah kehilangan kad pengenalan dan beberapa dokumen penting akibat dibawa arus banjir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak warga kampung Nanding ucapkan ribuan terima kasih, dan juga kepada mangsa-mangsa banjir ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak NGO, kerajaan, jabatan-jabatan awam dan orang perseorangan individu yang datang membantulah. Sebab apa, dari awal lagi masa banjir, bila orang kata musibah itu datang, bantuan bertali arus datang agak luar biasa. Kali ini banjir yang paling teruk, bantuan yang paling hebat. Jadi saya sebagai ahli bersekutu rela pun turut terkesan. Sebagai mangsa keadaan, kami membantulah. Tu orang kata kalau rumah saya tak kena, tapi saya kena bantu. Jadi saya bertugas di operasi terimaan barang-barang untuk mangsa banjir bersama dengan Ustaz Hasanuddin di Sungai Serai. Di situ kami kumpulkan semua barang-barang bantuan daripada NGO dan segalanya. Kita kumpul di pusat operasi bantuan misi bantuan mangsa banjir. Di sana kita akan masukkan dalam pickup untuk bawa ke tempat-tempat yang tak boleh kita tembus. Dan juga banyaklah ATM juga banyak membantu dengan dia punya unit bermotor yang tak boleh lepas kereta. Dia lah yang banyak membantu kita mengagihkan barang bantuan makanan. Saya rasa kali ini semua NGO, semua kementerian, semua individu, semua yang berwajib daripada Kementerian Kesihatan, daripada Kementerian Kerajaan, semua agensi turun. Saya tak nampak pun, sebab kalau kita tengok daripada Johor pun ada. Kalau TMB-nya tu bukan TMB di KL tapi TMB di Kelantan, di Kota Baru, maknanya semua turun datang membantu tanpa mengira agama, bangsa, parti segalanya. Dan saya cukup gembira lah kerana kali ini di tempat saya menjadi tumpuan untuk diorang datang tengok sendiri keadaan mangsa banjir. Kalau dulu kita dapati kebanyakan datang untuk melawat, memantau, orang kata itu, tapi kali ini datang dengan bantuan. Surau di Masjid Al-Munir ni masalah kapet selesai dalam masa 2 hari, tak sampai dalam masa 3 hari. Tahu saja kita perlukan kapet, daripada Kementerian Perpaduan, Datuk Halimah Sadiq, dia terus hantar bantuan datang. Maknanya bantuan datang dengan individu, bantuan datang dengan kementerian, bantuan datang dengan NGO sekali. Jadi tidak ada orang kata datang untuk melihat, memantau. Ini kita dah ke depan lah. Ke depan, usaha kita dah ke depan dan diorang dah faham. Ini bukan kali pertama kami mengalami masa banjir. Kalau kali pertama mungkin diorang tak tahu apa yang kita perlukan. Kali ini datang dengan bantuan dan dia tahu memang guna bantal, selimut, tilam, water jet, tak payah minta, itu yang dihantar. Selain pada makanan, saya rasa cukup, alhamdulillah. Inilah mengajar kita erti kerjasama yang tidak mengenal penat dan jemu, daripada menteri sampai ke peringkat bawahan, membawa segala agensi di bawah jagaannya. Alhamdulillah, ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang datang membantu kami. Sekian, terima kasih. Beliau ditemui selepas menghadiri program berkenaan yang bertujuan membantu memudahkan urusan mangsa banjir mendapatkan semula dokumen seperti MyKad, sijil lahir dan sijil kematian yang hilang atau rosak akibat banjir.
Bagi meringankan beban mangsa-mangsa banjir yang terjejas, Rela Negeri Johor telah menyelaraskan gerak kerja bersama agensi lain yang terlibat termasuk Badan Persendirian dan NGO yang ingin membantu mereka yang terkesan akibat daripada banjir, terutamanya di sekitar daerah Segamat Johor. Alhamdulillah, secara dasarnya peranan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Negeri Johor khususnya bagi tugasan bencana banjir ini adalah dikoordinasikan, diletakkan di bawah pentadbiran Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk di peringkat daerah-daerah. Jadi Jabatan Sukarelawan Malaysia Negeri Johor sentiasa bersedia dan bersiap siaga bagi menyokong dan memberi kerjasama kepada Jawatankuasa dengan sebaiknya. Untuk perancangan awal yang telah ditetapkan oleh pihak Ibu Pejabat Rela Malaysia, kita membuat perancangan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Sebenarnya aktiviti koordinasi sukarelawan rela ini telah kita gerakkan di pertengahan bulan November tahun yang lalu bagi tugasan rodaan pemantauan perubahan monsun timur laut dan juga membuat pelaporan-pelaporan khususnya berkaitan kenaikan paras air di lokasi-lokasi hotspot yang kita jangkakan akan terlibat dengan banjir. Dan semasa bencana banjir yang baru berlaku juga baru-baru ini, Rela Negeri Johor telah mengatur gerak tambahan seramai 200 orang lagi sukarelawan rela dan juga semua pegawai rela yang ada di Negeri Johor ini untuk membantu membuat tugasan-tugasan keselamatan trafik di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, tugasan-tugasan keselamatan membuat saringan COVID-19 khususnya di pusat-pusat pemilihan banjir dan juga keselamatan awam harta benda di pusat pemilihan banjir dan juga tugasan keurusetiaan nagihan bantuan sumbangan-sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir sama ada di pusat pemilihan banjir maupun penggalan harapan yang diwujudkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau turut mengulas tentang cabaran yang dihadapi anggota rela di lapangan terutamanya berkaitan perubahan cuaca dan logistik selain faktor geografi sesetengah kawasan yang terjejas banjir. Bila kita cerita tentang cabaran ni, sudah pastilah yang utama sekali adalah cabaran perubahan cuaca itu sendiri yang tidak menentu daripada saban tahun ke tahun. Tetapi walau macam mana pun kita sebagai manusia ataupun agensi kerajaan ini sendiri kena sentiasa bersiap siaga dan alhamdulillah dengan kemajuan teknologi yang ada dengan bantuan dan juga maklumat-maklumat yang diberikan oleh agensi-agensi sahabat seperti Jabatan Meteorologi, JPS, Jabatan Pengairan yang dapat meramal berkaitan dengan perubahan air, kenaikan paras air dan juga kawasan-kawasan yang dijangka menerima taburan hujan yang lebat. Jadi maklumat-maklumat tersebut berguna kepada agensi-agensi Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana khususnya dan juga kepada masyarakat amnya lah. Selain itu juga untuk Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sendiri, antara kekangan kita adalah mungkin kita semasa ini kita kekurangan daripada segi aset-aset logistik, terutama daripada persediaan kenderaan untuk kita membuat tugasan-tugasan penyelamat dan juga tugasan untuk mengatur gerak misi pasca bencana banjir dalam kita untuk mengembeling sumber manusia dan juga mengagihkan barang-barang keperluan sumbangan yang kita terima kepada mangsa-mangsa. Dan berikut merupakan nasihat dan saranan Tuan Mat Syahrizal buat mana-mana individu yang ingin membantu dalam tindakan penyelamatan mangsa banjir. Merujuk kepada peranan rela itu sendiri, pandangan saya lah khususnya dan yang saya tengok di negeri Johor ini khususnya, memang antara logistik kenderaan yang kita perlukan adalah tambahan daripada kenderaan pacuan 4 roda, lori pengangkut mungkin kapasiti 7 tan ataupun 5 tan. Sekarang ini memang kita ada. Kita ada 1 lori 5 tan dan juga 3 lori 3 tan. Tetapi mungkin boleh ditambah lagi sebagai persediaan. Sebab kalau kita tengok topografi berlakunya bencana di negeri Johor ini,
walaupun kita cakap sekarang ini kita menghadapi monsun timur laut, tetapi daerah-daerah di sebelah barat pun turut terkesan. Turut terkesan. Jadi koordinasi ataupun lokaliti kenderaan, aset-aset kenderaan ini, saya kira kita perlu letakkan bukan sahaja centralized di sesuatu tempat, tetapi mungkin untuk mengatur gerak secara segera awal tu, sekurang-kurangnya di setiap daerah tu dia adalah sekurang-kurangnya. Kalau tak dapat banyak, ada satu pun okeylah sebagai persiapan awal bagi menunggu bantuan-bantuan tambahan di masa yang akan datang. Baik Tuan, kalau kita lihat juga semasa banjir ini bukan sahaja daripada pihak-pihak agensi yang terlibat membantu masa-masa banjir, tapi ada juga orang awam yang turun sendiri menjadi sukarelawan dan membantu mangsa-mangsa banjir ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan nasihat kepada mereka ini agar memastikan keselamatan mereka terus terjaga dalam usaha untuk membantu mangsa banjir ini, Tuan. Betul dia. Saya bersetuju dengan ini, tetapi itulah dia. Dan juga Irfan, itulah semangat keluarga Malaysia kita, rakyat negara Malaysia kita ini sentiasa bersatu padu dalam serta-merta apabila berlaku bencana ni, tanpa paksaan mereka sukarela untuk membantu. Tetapi sebagai salah satu agensi di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana, saya menyeru kepada orang awam agar berhati-hati, sentiasa berhati-hati, dan yang pertama meletakkan keselamatan diri dulu yang utama. Sebelum kita nak menyelamatkan orang lain, kita hendaklah meletakkan keselamatan diri kita yang pertama dulu. Dan kemudiannya kena tahu kemampuan dirilah. Sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran dan juga kebolehan untuk menyelamat, contohnya untuk menyelam, berenang ataupun menyelamat di kawasan tempat yang tinggi, memanjat. Kadang kalau kita tengok di waktu bencana ini, ada mangsa yang menunggu di atas bumbung dan sebagainya, kan. Perlukan kemahiran untuk itu, sebab kita tak nak orang yang menyelamat itu yang terkesan berbanding mangsa yang ingin diselamatkan. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini menyerulah dan juga secara berlapang dada dan rendah hati mengalu-alukan kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun yang masih lagi belum menyertai mana-mana badan beruniform ataupun badan seragam, menyertailah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela ini sebagai salah satu wadah ataupun platform untuk sama-sama menyumbang khidmat bakti bagi aktiviti-aktiviti kesukarelaan kepada komuniti dan masyarakat, khususnya untuk keluarga Malaysia yang kita sayangi ini. Baik. Umum sedia maklum, penugasan anggota rela sentiasa terdedah kepada risiko kemalangan dan keselamatan diri. Produk caruman takaful Rela Care telah diperkenalkan bagi memberi pilihan skim perlindungan terbaru khas buat anggota dan pegawai rela seluruh negara melalui satu sesi taklimat kepada pengurusan tertinggi dan kaki tangan ibu pejabat rela di Putrajaya pada 16 Disember 2021 yang lalu. Pada sesi taklimat berkenaan, beberapa pakej caruman takaful khas buat anggota dan pegawai rela telah dibentangkan dan mendapat maklum balas positif dari kedua-dua pihak. Pelbagai manfaat bakal diterima pencarum serta lebih perlindungan ditawarkan. Sesi taklimat telah dihadiri Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela, Pengarah-pengarah Bahagian dan Ketua-ketua Unit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, pegawai-pegawai dan anggota rela seluruh Malaysia. Saya wakil bagi Ibu Pejabat Rela Malaysia ingin ambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama untuk sertai untuk ambil ni The Rela Care ni, yang pakej khas rela ni untuk kita semua anggota rela, untuk pegawai rela, dan jangan lepaskan peluang ni. Kalau tak rugi ya, ni special. So kita galakkan semua. So ayo kita ambil The Rela Care. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, semua anggota rela, ambillah peluang ini untuk mencarum The Rela Care dan berbagai manfaat serta perlindungan yang kami tawarkan. Di antaranya adalah perlindungan takaful bernilai RM40,000 apabila berlaku kemalangan, pengurusan jenazah, khairat. Dan apabila tuan-tuan dan puan-puan melanggani The Rela Care, tuan-tuan dan puan-puan
akan juga diberi peluang untuk mendaftar ataupun membuka akaun di Bank Muamalat, serta kita bersama dengan rakan-rakan strategi yang lain untuk menawarkan pembiayaan seperti membeli motosikal, membeli kereta dan membeli rumah untuk khas kepada semua anggota rela. Cuma tuan-tuan perlu daftar The Rela Care. Buletin ringkas Rela bagi Januari 2022 berakhir di sini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel TV Rela Malaysia serta layari laman web Facebook rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Kini tanggungjawab kita bersama untuk memastikan persekitaran kita selamat. Jadikan ujian kemiri COVID-19 sebagai norma baharu demi keluarga kita, keluarga Malaysia. Assalamualaikum.